13 Februari, Buletin Pagi bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Tajuk utama pagi ini. Dipercayai lakukan abang seksual, guru direman 4 hari. LHDN nafi ada kaitan dengan program dana 7 amanah LHDN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menafikan mempunyai kaitan dengan program dana 7 amanah LHDN seperti yang dilaporkan media. LHDN dalam satu kenyataan menjelaskan dakwaan yang dibuat oleh Yayasan Amal Ma'ruf Malaysia sebelum ini bahawa program terbabit di bawah agensi itu adalah tidak benar. Semalam laporan akhbar bertajuk Yayasan Amal Ma'ruf sasar kutipan lebih RM51 juta turut menyatakan kutipan itu membabitkan pembayar cukai di seluruh negara. LHDN adalah agensi yang bertindak membuat penilaian dan memberikan kelulusan terhadap sebarang permohonan mana-mana institusi, organisasi atau tabung yang memohon pengecualian cukai di bawah subsection 44/6 Akta Cukai Pendapatan 1967. Bagaimanapun, kelulusan pengecualian cukai di bawah subsection berkenaan hanya akan diberikan kepada institusi, organisasi atau tabung yang memenuhi syarat-syarat seperti yang terkandung dalam garis panduan teknikal yang ditetapkan di bawah seksyen itu. Justru LHDN menggesa Yayasan Amal Ma'ruf Malaysia membuat penjelasan segera bagi mengelakkan salah tanggapan dalam kalangan orang ramai. Seorang guru direman 4 hari kerana dipercayai melakukan amal seksual terhadap pelajar perempuannya. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrat Air Keroh, Melaka terhadap suspek berusia 59 tahun bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata, suspek yang bertugas di sebuah sekolah berasrama penuh di Negeri Sembilan ditahan selepas diminta hadir ke IPK Melaka untuk memberi keterangan. Suspek dikatakan membawa mangsa berusia 16 tahun bercuti dan bermalam di sebuah hotel di Melaka 2 November lalu. Mereka kemudian bersia-sia di negeri itu sebelum terserempak dengan seorang guru lain yang juga bertugas di sekolah sama. Difahamkan tindakan remaja berkenaan keluar bercuti dan bermalam di hotel bersama gurunya itu dibuat tanpa pengetahuan ibu bapanya. Satu sindiket penyeludupan pendatang tanpa izin warga Vietnam yang menjadikan perairan Endau di Mersing, Johor sebagai pusat operasi berjaya dilumpuhkan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Ia susulan penahanan 19 pendatang Vietnam dalam sebuah bot yang cuba diseludup keluar kira-kira 1.8 batu nautika dari Tanjung Kempit jam 2.35 pagi 30 Januari lalu. Turut ditahan seorang wanita warga Vietnam dipercayai tekong darat. Sindiket ini juga dipercayai didalangi oleh seorang lelaki Vietnam yang bernama Nguyen Hai Au yang telah melarikan diri setelah mengetahui bot tersebut ditahan. Tambahnya, gerakan memburu suspek berusia 43 tahun masih berjalan. Seorang wanita Vietnam dipercayai tekong ditahan di sebuah rumah di Tanjung Gemuk, Rompin pada jam 10.15 pagi pada 3 Februari lalu. Suspek dipercayai menguruskan perjalanan parti dari Vietnam ke Malaysia. Turut dirampas 36 pasport milik warga Vietnam bersama 54 buku pelaut dan cap palsu kelulusan buku pelaut. Kementerian Kesihatan menggesa orang ramai supaya tidak membeli dan menggunakan produk tradisional kapsul non-bau kerana dikesan mengandungi racun berjadual sildenafil. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, penggunaan tanpa pengawasan boleh menyebabkan masalah serius kesihatan, khususnya pesakit jantung. Dalam satu kenyataan, beliau berkata pengesahan produk itu dibatalkan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA menerusi pihak berkuasa kawalan dadah PKBD baru-baru ini. PKBD mendapati produk mengandungi sildenafil yang tidak dibenarkan dalam formulasi produk tradisional. Sildenafil adalah sejenis ubat bagi merawat kegagalan fungsi erektil atau mati pucuk. Ubat itu hanya boleh dibekalkan doktor atau menerusi farmasi dengan preskripsi doktor.
Sildenafil dan analognya sangat berisiko dan tidak dibenarkan dalam ubat tradisional. Justru, penjual dan pengedar produk perlu menghentikan penjualan dan edarannya serta-merta. Jika sabit kesalahan, pihak terbabit melanggar Akta Jualan Dadah 1952 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Juga berdepan denda melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan pertama. Baik, setiap adun di Sabah akan diberi peruntukan RM100,000 bagi membantu golongan kurang berkemampuan di kawasan masing-masing. Namun, proses untuk penyaluran peruntukan berkenaan akan dilakukan secara teliti dan telus. Tapi atas garis bantuan semua semesti mau ikut. Bagaimana tadi kita ada sebut, bagaimana mau kasih isi borang, mau kasih tanda tangani oleh penerima dan sebagainya, mau sampai kita punya berjabat ke Pacikan setiap 3 bulan dan kita akan mensarukan kepada Kementerian Luar Bandar setiap 6 bulan. Bagi penduduk yang tinggal di dun pembangkang atau bebas, mereka perlu ke pejabat adun kerajaan untuk mendapatkan bantuan itu. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Bantuan Khas bagi Orang Susah 2019 di Pejabat Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah di Kota Kinabalu. Kadar bantuan ditetapkan ialah RM200 untuk mangsa bencana, kemalangan, kematian dan terabai. Manakala bagi kes seperti pesakit kronik dan membaki rumah akibat bencana alam, jumlah bantuan ialah RM500. Parti Amanah Negara mendapat sambutan di Sabah dengan 15,000 permohonan untuk menyertai parti itu setakat ini. Presidennya Muhammad Sabu berkata antara yang telah menyatakan hasrat menyertai amanah termasuk bekas pegawai kerajaan dan bekas pemimpin dan ahli Barisan Nasional. Setakat ini lepas pembentukan Kerajaan Pakatan Harapan nampak ada perkembangan yang baik. Berbagai kaum, berbagai bangsa dan tadi ada bekas pegawai kerajaan, bekas polis dan juga di Tawau belum diisytiharkan banyak lagi sebenarnya yang daripada dulunya berada dalam parti-parti dalam Barisan Nasional. Beliau terdahulu hadir pada program bicara bersama Presiden Amanah di Kota Kinabalu. Pada majlis ini, 3,000 borang permohonan menyertai amanah diterima. Malaysia sentiasa mengalu-alukan sebarang bentuk kerjasama antara negara. Menurut Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Malaysia tidak mahu melihat konfrontasi dan konflik antara negara. Any attempt to work together will be welcomed by us. What we want to see is confrontation and conflicts between nations. Beliau mengulas sidang kemuncak kedua antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang akan diadakan di Hanoi, Vietnam pada 27 dan 28 Februari ini. Dalam pada itu, berhubung pembukaan semula kedutaan Malaysia di Pyongyang, Perdana Menteri berkata perkara itu akan diselesaikan kemudian berikutan wujud sedikit masalah dengan Korea Utara ekoran kematian rakyatnya pada Februari 2 tahun lalu. Kim Jong-nam dibunuh pada 13 Februari 2017 di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA-2. Fasa pembelaan dalam perbicaraan dua wanita Asia Tenggara yang dituduh membunuh Jong-nam ditangguhkan hingga Mac depan. Lawatan kerja yang dilakukan beberapa menteri di Semenyih tidak mempunyai kaitan dengan pilihan raya kecil yang akan diadakan 2 Mac depan. Sebaliknya, lawatan kerja yang dilakukan sebahagian daripada tugasan sebagai seorang menteri. Ini tugas saya sebagai menteri dan ini adalah agensi di bawah saya. Saya kena jelaskan supaya mereka tahu dan bidang-bidang mana yang nak difokus supaya akan siap bagaimana yang kita harapkan untuk meningkatkan prestasi kecemerlangan PDRM atau penjabatan penjara. Saya tak fikir itu melanggar mana-mana etika. Pasal kalau dah jadi menteri tak boleh buat kerja, tuan-tuan pun kata saya sakit, saya tak buat itu, saya dah jalankan tugas, saya turun ke bawah, jumpa pegawai, bincang. Nothing to do with election.
Beliau terdahulu menghadiri lawatan kerja ke Batalion 4 Pasukan Gerakan Am Polis Diraja Malaysia di Semenyih, Selangor. Beliau turut merasmikan Ibu Pejabat Jabatan Penjara Malaysia yang baru di Kajang. Semalam, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0 menegur sikap pemimpin Pakatan Harapan terutama Menteri dan Timbalan Menteri agar meletakkan standard etika yang tinggi berdasarkan kepada prinsip pilihan raya bersih dan adil. Kenyataan itu disokong Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Rina Harun yang turut menyempurnakan beberapa program di Semenyih semalam. Menurutnya, menteri yang mempunyai program di Semenyih hanyalah satu kebetulan. Ya, saya ambil maklum tentang teguran tersebut. Walau bagaimanapun macam saya sebutkan tadi bahawa proses macam rumah baik pula ni, proses ni dah telah pun diadakan lebih awal lagi daripada untuk tahun lepas lagi. Sebab kan bukan tu baru saja turun, ya, jadi sebab itulah yang kita melihat bahawa dia tidak sepatutnya menghalang daripada pihak kementerian untuk memberikan khidmat kepada rakyat. Beliau terdahulu merasmikan kursus seni tangan jahitan kreatif Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) di Balai Raya Kampung Rincing Hilir dan membuat lawatan ke PPRT di Jalan Sungai Lalang. Bagi kementeriannya, program yang dianjurkan bagi memberi bantuan program Perumahan Rakyat Termiskin PPRT sebenarnya telah dirancang sejak sekian lama. Kelulusan yang diberikan kepada sebuah syarikat untuk projek ladang hutan seluas 400 hektar di dua lokasi di Perak dibuat melalui prosedur biasa selepas mendapat ulasan daripada jabatan-jabatan berkaitan. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menjelaskan permohonan syarikat terbabit diluluskan berdasarkan pengalaman luas dua pengarah syarikat berkenaan dalam bidang penamaan semula hutan. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata walaupun syarikat terbabit adalah syarikat baru, ia mempunyai kaitan dengan syarikat lebih besar. Selain berpengalaman luas dalam bidang penamaan semula ladang hutan, pengarah syarikat juga bekerjasama dengan Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia untuk mengusahakan ladang hutan bagi kawasan hutan miskin. Keputusan itu dibuat berdasarkan kepada ulasan tersebut. Saya tidak mengenali kedua-dua pengarah syarikat tersebut, namun melihat daripada latar belakang mereka dan sebagainya yang boleh membuat kerjasama yang baik dengan pihak Jabatan Perhutanan memberi hasil yang besar kepada negeri dalam satu tempoh yang akan datang, maka kita bersetuju untuk meluluskan projek ladang hutan tersebut di kawasan itu. Berkenaan dengan laporan kepada SPRM, beliau mengalu-alukan siasatan terperinci dilakukan. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis menyempurnakan kunci pembeli rumah Perakku di Seri Iskandar Perak. Isnin lalu, Ahli Parlimen Kampar Thomas Su telah membuat laporan dengan SPRM mengenai dakwaan penyelewengan bagi dua projek, satu di Hutan Simpanan Keledang Sayong dan satu lagi di Hutan Simpan Bukit Kinta. Jabatan Perangkaan menganggarkan jumlah penduduk Malaysia pada suku tahun ke-4 tahun lalu mencecahkan 32.6 juta orang, meningkat 1.1% berbanding 32.2 juta bagi 2017. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menerusi satu kenyataan berkata, daripada jumlah itu 16.8 juta adalah lelaki dan 15.8 juta perempuan. Selangor mencatat komposisi penduduk paling tinggi iaitu 6.5 juta penduduk dan wilayah Persekutuan Putrajaya mencatat komposisi terendah 91,900 penduduk. Beliau berkata laporan berkaitan perangkaan demografi bagi ST4 2018 itu memaparkan jumlah penduduk, kelahiran hidup dan kematian pada suku tahun ke-4 dari Oktober hingga Disember 2018. Setiap anak tangga pejabat pihak berwajib sudah didaki. Setiap kaedah penyelesaian juga sudah diusahakan. Namun keluhan lebih 100 pesawah di Kampung Naga, Kepala Batas Alor-Star sejak 10 tahun lalu langsung tidak diambil endah. Yang dimaksudkan sistem penyaluran air pembentungan yang tidak sempurna menjadi punca hasil padi terjejas teruk.
Menjejak lokasi di mana aduan dikemukakan, pemerhatian mendapati ada benarnya keluhan pesawat ini. Kawasan loji kumpahan air terletak kurang 200 meter dari parit yang menyediakan sumber air bagi kawasan sawah. Memburukkan keadaan, air dari loji kumpahan ini dilepaskan terus ke dalam longkang, seterusnya memasuki parit. Kawasan pelepasan air dari longkang ini juga dahulunya sebahagian tanah sawah yang kini membentuk kawasan soakan paya dan tidak dapat diusahakan. Petani yang terlibat di kawasan ini lebih kurang beratus-ratus orang lah kita kata. Yang hak yang dia ahli unit ni duk ada lebih kurang 100 orang setakat lah. Bendang ni kami buat ni seolah ayak najis lah. Kalau masa musim tenggelam apa, kok kami akan selam lah dalam ayak najis tu buang. Sumbat kok nak biar ayak masuk dalam bendang kami tu. Setakat ni. Indah Water Consortium didakwa pernah memberikan jaminan bahawa air yang dilepaskan terawat dan bersih. Walaupun ayak yang keluar tu nampak jernih, tetapi dia mengandungi unsur-unsur lain di dalam ayak tu membuatkan kalau dah dia bersih, takkanlah batas ban tu nak boleh reput. Sampai jadi bocor, jadi raga. Masuk. Jadi ayak tu masuk dalam sungai dan masuk ke sawah padi petani-petani. Proses penamaan padi di kawasan itu juga pernah terhenti 2 musim berikutan struktur tanah yang menjadi tidak stabil dan jerlus. Kumahan dia terus najis. Orang cakap yang tank tinggi kan. Memang busuk lah. So kalau buat sawah ni pun memang teruk lah. Pasal apa? Pokok padi elok. Tapi rumput. Yang kedua dah elok, ada pokok. Kami nak tentera berat nak masuk datang terus. Memang teruk. Kami akan mendapatkan reaksi pihak berwajib berhubung aduan ini. Luar negara. Masalah kabut toksik yang melanda Thailand diramalkan akan pulih berikutan musim sejuk akan berakhir minggu depan. Namun ketibaan musim panas dijangka membawa masalah baru iaitu kekurangan bekalan air. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Negara itu berkata, musim panas melanda negara itu pada minggu ke-3 Februari. Menurut Pusat Klimatologi, fenomena El Nino di Lautan Pasifik menyumbang kepada penurunan paras air sehingga 30% ketika musim kering. Fenomena itu mencetuskan risiko kekurangan bekalan air dan kemarau di Thailand. Ketegangan semakin memuncak di Syria dengan serangan ditumpukan ke kubu terakhir militan Daesh di Baghdad. Ratusan orang awam dilaporkan melarikan diri. Bagaimanapun masih ramai yang terperangkap di lokasi pertempuran. Angkatan Demokratik Syria SDF yang disokong tentera Pakatan Diterajui Amerika Syarikat berdepan cabaran bagi memindahkan penduduk dari zon perang yang kian meruncing ketika ini. Sekurang-kurangnya 17 truk yang membawa penduduk dilihat memasuki wilayah dikuasai SDF. SDF percaya terdapat antara 400 ke 600 anggota militan Daesh masih bertahan di kubu pertahanan mereka di Baghdad. Ini merupakan operasi terakhir untuk menawan kawasan militan terbabit selepas menghentikan pertempuran lebih seminggu. Ketua Kartel Dadah Dunia Joaquin El Chapo Guzman didapati bersalah di Mahkamah Amerika Syarikat atas tuduhan menjalankan perniagaan jenayah. Juri di Mahkamah Persekutuan di Brooklyn membaca keputusan selepas perbicaraan selama 11 minggu. Minutes ago, a federal jury here in the Eastern District convicted Joaquin El Chapo Guzman Loera on all counts of the federal indictment. In sum, the jury found that Guzman led the Sinaloa cartel, one of the largest and most dangerous drug cartels in the world, and that he's responsible for violence, including murders, and the smuggling of massive amounts of narcotics into the United States over a period of decades. Guzman, 61 tahun, membina empayar dadah dunia dan mengaut keuntungan berbilion dolar berdepan hukuman penjara seumur hidup. Guzman adalah antara yang memainkan peranan penting dalam perang dadah Meksiko sehingga menjejaskan reputasi negara itu di mata dunia sejak 2006. Dia diekstradisi ke Amerika Syarikat untuk perbicaraan pada 2017 selepas ditahan di Meksiko setahun sebelumnya. Walaupun ada orang kanan kartel itu telah diekstradisi sebelum ini, Guzman adalah yang pertama didakwa di mahkamah dan tidak mengaku bersalah. Perbicaraan membabitkan kenyataan daripada lebih 50 saksi sekaligus memberikan gambaran luar jangkaan terhadap pergerakan dalaman kartel Sinaloa.
Menurut pendakwa raya, Guzman menyelundup pelbagai jenis dadah termasuk kokain, heroin, ganja dan syabu ke negara Uncle Sam itu sejak lebih 2 dekad lalu sekaligus mengukuhkan kuasa di Mexico menerusi pembunuhan serta memerangi kartel pesaingnya. Sukana, seperti dijangka pelumba MotoGP negara Hafiz Shahrin Abdullah memenangi anugerah pelumba antarabangsa terbaik Petronas di Majlis Anugerah Petronas SIC Persatuan Permotoran Malaysia MAM malam tadi, sekaligus mempertahankan kemenangannya tahun lalu. Pelumba Red Bull KTM Tech 3 itu yang mencipta sejarah muncul pelumba pertama negara beraksi di kelas utama di kejohanan motosikal dunia juga memenangi anugerah pilihan ramai yang dilakukan menerusi undian dalam talian. Hafiz bagaimanapun tidak dapat hadir kerana perlu tampil pada majlis memperkenalkan pasukan KTM Tech 3 di Austria. Jasman Jaafar pula mendominasi anugerah pemandu antarabangsa terbaik Petronas selepas meraih kejayaan di kejohanan endurance dunia bersama 2 lagi rakan senegara Nabil Jafri dan Warren Tan. Jasman bersama 2 gandingannya itu yang beraksi bersama pasukan JK Chan DCX Jota Racing mencipta sejarah apabila muncul pasukan pertama Malaysia beraksi di Sanger Lemons 24 Jam di Perancis yang menyaksikan mereka menamatkan perlumbaan di tempat ke-14 LMP2. Trio itu juga memenangi muncul pelumba Asia pertama memenangi pusingan ke-4 kejohanan endurance dunia di perlumbaan 6 Jam di Fuji sekaligus menyaksikan mereka turut disenaraikan dalam Dewan Kemasyhuran Permotoran Malaysia 2018. Sementara itu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang hadir pada majlis itu menerima anugerah pencapaian sepanjang hayat kerana sumbangan dan sokongannya terhadap industri sukan permotoran di negara ini. Bermula dengan tercetusnya idea kereta kebangsaan, ia membuka ruang kepada pembangunan bakat tempatan serta teknologi dalam industri automotif dan secara tidak langsung menjadi pencetus kepada pembinaan sirkuit antarabangsa sepak SIC yang menjadi sumber inspirasi buat rakyat Malaysia menempa nama dalam sukan permotoran baik di dalam negara maupun antarabangsa. Tun Dr. Mahathir adalah individu pertama yang menerima anugerah ini selepas 3 edisi majlis berprestij itu dianjurkan. Manakala wartawan Sukan TV3 Hasnida Hanim Ahmad Kamil serta juru kamera Aji Siarega memenangi anugerah media elektronik terbaik SIC MAM SAM dan wartawan berita harian Sukairi Tani memenangi anugerah wartawan terbaik. Hoki Wanita Malaysia. Juara Liga 2019 pasukan hoki wanita Terengganu TLHT meraih bekalan selesa apabila mencatat kemenangan 4-2 menentang PKS Unitan pada aksi separuh akhir pertama Piala Vivian Mysore semalam. Pertemuan naib juara Piala Vivian 2018 PKS Unitan dan juara Liga 2019 TLHT nyata menjadi tumpuan aksi separuh akhir semalam. PKS Unitan bersemangat untuk memastikan misi mengulangi pencapaian melangkah ke final diulangi sekali lagi apabila terlebih dahulu menggegar gawang TLHT menerusi gol padang Hanis Nadia On pada minit ke-8. Cuaca panas mencecah 36 darjah Celsius mungkin sedikit mengganggu tumpuan pemain TLHT di atas padang. Hanya pada suku ketiga barulah TLHT berjaya menyamakan kedudukan satu sama menerusi jaringan pukulan sudut Siti Rahmat Osman minit ke-44. 6 minit kemudian, pukulan sudut Nur Zafira Aziz kembali meletakkan PKS Unitan di depan dengan jaringan kedua. Namun hanya 2 minit diperlukan untuk TLHT menyamakan kedudukan dua sama menerusi Man Midcore minit ke-52. Dan minit ke-54, Siti Rahman memanfaatkan pukulan sudut untuk gol ketiga TLHT. Siti Nur Amarina Ruhani menjarakkan jurang buat TLHT dengan gol keempat minit ke-60. Pada satu lagi aksi di Stadium Hoki Tengku Abdullah Bangi, pasukan LISHC menewaskan juara bertahan PDRM Blue Warriors 2-1. Aksi kedua separuh akhir Piala Vivian akan berlangsung esok. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob, salam hormat dan Assalamualaikum.